Okay, next kita pergi untuk 4.4. Chapter chemical bonding ni ialah tentang intermolecular forces. Inter meaning between, bonding ataupun jenis bonding antara molekul. Okay, yang sebelum ni kita belajar covalent, ionic dengan dative bond tu ialah between atom. So, yang ini yang kita belajar. Yang ini ialah covalent, okay, antara dua atom. Okay, contoh MgCl2. So, ini ialah ionic, meaning antara dua atom. Sekarang ni kita untuk 4.4 kita belajar intermolecular force. Intermolecular force meaning antara molekul HCl dengan molekul HCl yang lain. Apa jenis force tu? Okey, kita ada dua jenis force, intermolecular force. Okay, yang pertama ialah van der Waals force. So, van der Waals force refer to dipole force ataupun kita panggil sebagai permanent dipole. Dipole meaning dua kutub. Di itu dua, pole tu kutub. Jadi dua kutub ni akan ada satu partially positif, charge positif, akan ada lagi satu side yang partially negatif ataupun charge negatif. Okey, yang kedua ialah London forces ataupun dispersion force, dikenali juga sebagai dispersion force. Okay, and the second type of intermolecular force ialah hydrogen bonding. Okay, yang ni yang tadi saya mention. Okay, intermolecular force meaning antara molekul. Intermolecule, antara molekul. Antara satu molekul dengan molekul yang lain. So, intermolecular force ni lebih lemah compare dengan intra. So, intra ni ialah antara atom. Ini lebih kuat compare dengan inter. Jadi senang lagi nak putuskan antara molekul compare dengan antara atom. Okey, intermolecular force yang tadi tu antara HCl dengan HCl yang lain tu digunakan untuk menentukan physical properties. So, physical properties tu contohnya sebagai boiling point bila dia berubah phase. Okay, yang tu actually diterangkan oleh intermolecular force. So, the first type of intermolecular force, van der Waals force yang terbahagi kepada dua tadi, dipole forces dan juga London force. Antara kesemua intermolecular force, yang paling kuat ialah hydrogen bonding dan yang paling lemah ialah London forces. So, dipole tadi saya mention, di itu meaning dua. So, ini dua, pole meaning kutub. Jadi, dua kutub. Ada satu kutub yang charge-nya positif dan satu lagi kutub charge-nya negatif. So, dipole force exists between polar molecule. Sebab apa polar molecule? Sebab polar molecule ada perbezaan electronegativity. So, ada satu kawasan yang positif charge, ada satu lagi kawasan yang negative charge. So, the force arise from the attraction between partially positive on one molecule, meaning satu molekul tu akan ada contoh HCl. H dengan Cl, Cl yang lebih elektronegatif. Jadi Cl akan jadi partially negatif, H akan jadi partially positif. So dijumpa HCl yang lain. So siapa yang akan dekat dengan Cl? H+. Jadi sebabkan dia perbezaan charge, partially positif, ni partially negatif. So antara H dengan Cl pada dua molekul ni kita panggil sebagai jenis bonding tu dipole forces. Ni contoh antara H2S molekul. Okay, jenis yang kedua ialah London forces. London force exists in all atom and molecule. So tak kisahlah molekul tu polar ataupun non-polar, dia ada London force. Tapi kalau molekul tu polar, dia akan ada dua, satu London force, satu lagi ialah dipole force. So macam mana London force ni boleh wujud? Okay. Asalnya dalam satu molekul, negatif dan positif charge akan distribute evenly, sekata dalam satu molekul. Tapi disebabkan elektron tu sendiri sifat dia boleh bergerak-gerak, akan ada satu keadaan di mana tiba-tiba pada satu site semuanya elektron berkumpul. So, pada keadaan macam ni kita katakan dia dah jadi
dipole. Maksudnya dah jadi perbezaan polariti. Okay, side yang banyak elektron berkumpul tu kita katakan dia partially negatif. Kawasan yang kurang elektron tadi tu kita katakan partially positif. So pada keadaan ni kita panggil sebagai bonding tu sebagai instantaneous dipole. Instantaneous dipole meaning dia berlaku secara tiba-tiba. Dipole tu, kekutuban tu, pole apa tu, partially positif dengan negatif tu berlaku secara tiba-tiba. Jadi disebabkan elektron tu berkumpul pada keadaan semacam ni, so kita tahu dia bukan ada satu je, dia akan ada lagi jiran di sebelah dia. So dia akan induce jiran sebelah ni. Induce tu maksudnya dia mengaruh. Okay, jiran yang sebelah ni, asalnya tadi jiran sebelah ni negatif dengan positif dia sekata, distribute evenly, tapi disebabkan dia diaruh, dia dipengaruhi oleh molekul yang tiba-tiba tadi tu, ada instantaneous dipole tu. So kawasan sebelah kanan ni pun akan jadi sebabkan dia dekat dengan kawasan yang partially negatif. Disebabkan pergerakan elektron tadi di sebelah kiri kita ada partially negatif, jadi sebelah kanan pun tak ada partially positif. So molekul yang dah ada perbezaan elektronegativity tadi, yang kawasan sini yang partially negatif tu, dia akan induce ataupun mengaruh kawan di sebelah tu. Molekul yang di sebelah dia yang berhampiran dengan dia akan menyebabkan distribution elektron dalam molekul kedua pun jadi seperti dia. So kawasan yang berdekatan dengan partially negatif akan jadi partially positif. So dimension sini due to electron repulsion, instantaneous dipole can induce a similar dipole on neighboring molecule. So dia bagi tahu disebabkan dia dekat dengan molekul yang lagi satu, dia mengaruh kawasan sebelah yang berdekatan dengan dia tu jadi positive charge. Sebabkan daya tarikan antara positif dengan negatif charge. So bonding ni kita panggil sebagai London force. Dan kita tahu untuk berlakunya instantaneous dipole ni, kedua-dua molekul ni mesti dekat. So only significant when atoms are very close to one another. Okay, ini contoh untuk London forces between Cl2 dengan Cl2 yang lain. So kita tahu Cl2 ialah non-polar molecule. Kenapa non-polar? Because dia tak ada perbezaan electronegativity antara kedua-dua atom Cl, sama kan? Jadi non-polar. So between two non-polar, yang merah dotted line ni represent London forces. Okay, antara Cl dengan Cl, okay, yang ini ialah London forces. So yang ini ialah covalent bond. So kita tahu covalent bond lebih kuat berbanding dengan intermolecular force. So contoh sini, state type of intermolecular force exists between each of the following molecule, meaning antara BF3 dengan BF3 yang lain. Okay, so sebelum kita identify jenis intermolecular force, kita tentukan dulu sama ada molekul yang dia bagi tu polar ataupun non-polar. So BF3 ialah basic molecular shape. So basic molecular shape with no lone pair on central atom. Okay, dia ada 3 terminal atom. So kelasnya ialah AB3. So trigonal planar. So semua basic molecular shape ialah non-polar. So dalam non-polar hanya ada London forces sahaja. So second example, CO2. So CO2 linear shape. Okay, no lone pair on central atom, AB2. So dia pun sama, non-polar molecule, jadi ada London forces sahaja. CHCl3. So CHCl3, even though dia punya molecular geometry ataupun shape ialah tetrahedral, tapi disebabkan bond dipole cannot cancel each other, kita ada resultant ke arah bawah, meaning dia ialah polar molecule. So dalam polar molecule ada dipole-dipole dan juga ada London forces. Tapi yang signifikan dalam molekul tersebut ialah dipole-dipole force. Significant meaning yang paling utama compare dengan London forces. So CL4, ini pun tetrahedral, basic molecular shape, tapi disebabkan
semua terminal atom dia sama, dia akan jadi non-polar molecule. Because bond dipole will cancel to each other. So type of intermolecular force ialah London forces. Okay, last one ialah hydrogen bond. So hydrogen bond is bonding between hydrogen atom dengan atom yang paling elektronegatif dalam periodic table, iaitu FON. Ingat FON? Tadi FON tu? Okay, FON. Yang paling elektronegatif ialah F. So bonding between H dengan F antara molekul yang berbeza ni akan form hydrogen bonding. Contohnya kita ada HF yang pertama dan HF yang kedua. So between first HF dengan second HF yang membentuk hydrogen bond ialah fluorine pada first molekul dengan hydrogen pada second molekul. So yang ini kita panggil sebagai hydrogen bonding. So hydrogen bonding pun boleh wujud between hydrogen dengan atom yang tiga lagi tu. Meaning hydrogen pada satu atom dengan FON dengan another atom. So contoh yang ni between two water molecule, H dengan O. So yang ni between H dengan NH3. Yang penting dia ialah H dengan F dengan O ataupun dengan N between molecule. So ini contoh hydrogen bond in organic compound. So kita ada H dengan O dalam carboxylic acid. So ini dalam alkohol H dengan O, dan ini dalam amines H dengan N. Yang penting between hydrogen dengan F ataupun O ataupun N. Untuk 4.5 it's about metallic bonding. So in this subtopic you should be able to explain the formation of metallic bond by using electron C model. So actually electron C model come from the delocalized electron of that metal. Okay, and the second one, explain factor that affect the strength of metallic bond. So for metallic structure that formed by metal atom, actually it can be imagined as a positive ion, okay, that immerse in sea of delocalized electron. Maksudnya ada positive ion yang terlarut dalam lautan elektron. So dalam lautan elektron ni actually datang daripada the positive ion ni actually terhasil apabila metal release elektron. So elektron yang dia release tu akan elektron yang membentuk sea of electron. So susunan positive ion ni actually yang metal tadi tu dia tersusun dalam lautan elektron yang dihasilkan sendiri daripada elektron yang dia release. So elektron yang membentuk sea of electron ni dia boleh bergerak-gerak sebab dia ialah delocalized. Sifat elektron tu sendiri yang boleh bergerak-gerak. So bonding yang kita panggil sebagai metallic bond ni terhasil apabila this positive ion bonded to elektron dalam sea of electron. So kalau dia contohnya Na release 1 electron, dia jadi Na+. So dalam sea of electron tu akan ada satu elektron. So bonding antara Na+ dengan elektron yang dia release tu, itulah kita panggil sebagai metallic bond. Okay, this one is example metallic structure of sodium. So kalau kita ada 1, 2, 3, 9 Na+, sea of electron ataupun delocalized electron ni mesti equivalent dengan Na plus ion yang ada. So kalau ada dia setiap satu Na dia akan release satu elektron. So kalau ada 9 Na+, meaning kita akan ada 9 elektron dalam sea of electron. Okay, tak boleh ada lebih dan tak boleh kurang. Mesti sama. Okay, contoh kalau magnesium, satu magnesium release 2 elektron. So kalau kita ada 9 magnesium, okay, 9 times 2 18. So akan ada 10 elektron dalam sea of delocalized electron. Okay, so aluminium 3 release 3 setiap satu aluminium. So akan ada 3 bonding. So bonding tu ialah metallic bond. So properties of metals. So dalam electron C model, metal ion boleh slide to each other because of
adanya delocalized electron apabila kita bagi force. So example for properties of metal, the first one is malleability. So what is malleability? Is when metal can be deformed ataupun boleh press into different shape. Okay, dia boleh membentuk sesuatu shape yang berbeza ataupun boleh ditarik. Okay, yang tu second properties, ductility, dan disebabkan adanya delocalized electron yang boleh bergerak bebas, metal juga ialah good conductor of electrical and heat. So we have factor that affect the strength of metallic bond. Okay, strength of metallic bond is proportional to the number of valence electron. Okay, lagi banyak valence electron, lebih kuat metallic bond. And inversely proportional to the size of the positive ion. Meaning kalau positive ion tu size nya lagi besar, strength of metallic bond tu weaker. For example, this question. So between Na and Mg, which one has higher boiling point? So kita tahu Na and Mg is example of metal. So strength of metallic bond is proportional to the number of valence electron. So Na akan release 1 electron, so dia ada 1 valence electron, Mg 2 valence electron. So between Na and Mg, Mg has stronger metallic bond because they are the more valence electron. Okay, this one between Na and K, between the same group, down a group. So dua-dua ada valence electron yang sama, jadi faktor efektif ialah size of positive ion. K di period 4, so size nya lagi besar. So bila size lagi besar, strength of metallic bond weaker. Jadi Na has stronger metallic bond compared than K. Thus Na has higher boiling point.